on this computer. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning. Okay, kepada penonton-penonton di YouTube, anda bersama dengan kami dalam sesi CEO coaching tapi dalam sesi mentoring. Bersama saya adalah Puan Julaiza, unit manager di Kota Tinggi Johor untuk insurans, dan juga Puan Nobi Saleh, tailor di Shah Alam, look slim. Okay. So hari ni kita nak cerita, this is about mentoring session lebih kepada team management. So this is ciri-ciri salesperson yang terbaik. Alright. Tadi ada bercakap, tolong recap Puan Julaiza, apa yang you ingat, dan juga Puan Nobi. Pertama sekali, apa yang saya target dan saya dah buat R&D. Pertama sekali. Okey, pertama sekali. Okey, Nobi dulu. Okay, Nobi yang first dan Puan Ju yang kedua. Cantik dan handsome. Cantik, dia bukan cantik dan handsome. Dia cantik gila dan handsome gila. Cantik gila dan handsome gila, top notch. Top notch. Dia kalau top notch tu, kalau muka kacuk, muka pen Asia atau krayon Asia atau marker Asia, that will be great. Muka macam Masali atau Korean, itu yang terbaik. Yang kedua apa Puan Ju? Yang OOTD tu. OOTD memang terbaik. Kalau lelaki dia memang nak pakai tidur pun pakai blazer. Kalau perempuan ni memang cantik gila. Right? OOTD dia memang stylish gila. Selalu saya letak apa dalam requirement? Hijabista atau fashionista. Saya akan letak. Hijabista ni kita target kepada perempuan lah, tapi fashionista ni pun target kepada lelaki. Right? So itu yang kita target. Yang ketiga, apa dia? Pandai berhias. Berhias ni pandai solek muka, lelaki pula ada aksesoris, cincin, bukan rantai cincin nampak corporate. Jam pun jam digital, kalau tak digital pun Rolex yang klasik punya, pakai tie, ada pin, dekat lengan ni pun ada pin, very corporate, memang power gila lah. Alright, pandai berhias. Okay, yang keempat, saya tak cakap lagi kan? Yang keempat dah cakap tadi, good in language. Oh ya. Good communication. Memang English spoken. Walaupun klien Melayu, dia tak cakap lah English, dia cakap Melayu. Tapi kalau jumpa klien English, dia punya English tu ada dialect, ada slang. UK, dia UK bukan United Kingdom, UK perdana. Okay, so dia ada slang. Okay, atau that will be great kalau dia faham Mandarin dan boleh communicate in Mandarin. That will be great. Okay, and then yang kelima. Kelima ni, dia good in communication. Communication bukan English and Mandarin tu bukan good in communication. To language. Ini karakter yang Puan Julaiza kata, saya nak salesperson yang berkualiti. Berkualiti macam ni? Dia good in communication. Communication ni maksud dia bukannya telling. Dia engaging. Dia bercakap dengan orang dan orang tu rasa nak respon sangat. Alright, and communication juga, tolong take note, satu, dia bukan telling, dia engaging. Nombor dua, communication, especially salesperson, bila you nak menjual, bukan you yang bercakap, dia yang bercakap. Itu baru nama communication. Kalau I bagi, dia banyak jadi communication, tapi I suka communication yang macam tu. I dah tengok banyak banyak video-video testing untuk selling. Diorang banyak buat practice lah dekat US ni. Banyak salesperson, bila call klien, dia yang banyak bercakap. Bukannya klien yang bercakap. Yang membuatkan klien akan, kau siapa? Kau call aku, tiba-tiba pula kau yang bercakap. Kau nak aku bercakap kan kau bercakap. Memanglah I yang call. Kalau I nak menjual kat you, patutnya you yang bercakap, bukan I. Sebab kenapa? Communication adalah, bila you bercakap, okay Puan Nobi, saya Kimi Abdullah, business trainer, I believe you need my service untuk kita bantu develop you punya syarikat, kita akan train you, kemudian kita akan consult you, I believe you need mine. Macam mana kau tahu aku perlukan servis kau? Aku tak perlukan. Macam mana kau dapat nombor aku? Aku tak kenal kau pun. No. So, Puan Nobi, boleh tak saya tahu, Puan Nobi, yang saya tahu Puan Nobi buat business tailoring kan? Boleh tak saya tahu macam mana pencapaian Puan Nobi setakat ni? So, kita dengar. Okay, apa benda yang paling susah you pernah hadapi? Kita dengar je. Lepas tu, Puan Nobi, apa you punya target tahun ni? Kita dengar je. Good communicator, dia sebenarnya good listener. Listening. Okay? Bila dia good in listening, alright, yang membuatkan sebenarnya dia tengah digest data, dia tengah digest maklumat. Di mana sebenarnya dia tengah nak dapatkan pain point. Oh, rupanya Puan Nobi dah macam ni pengalaman dia dah pernah hadapi kejatuhan macam ni, dan dia pernah dapat kejayaan macam ni, dan dia ada impian macam ni. So I tahu kat mana nak
pinpoint untuk connect dengan my service. Okay, Puan Nobi, in that case, I am more suggest you untuk capai you punya aim. Let's say you target, you cakap tadi you nak dalam masa 6 bulan you dah dapat 1.6 million. I rasa I ada satu strategi yang terbaik untuk you. You kena macam ni supaya cost you jimat macam ni dan masa you boleh disingkatkan macam ni. Puan Nobi rasa Puan Nobi perlukan sangat ke perlukan betul-betul? Dia tak bagi option untuk you say no. That is communication. Dan dia mengamalkan communication yang terbaik. Dia adalah good communicator. Lah, tak terfikir pula. How about the price? Baru dia tanya, okay. I believe, kalau nak cakap macam ni, you sanggup invest kan? Sebab kenapa orang tu berani cakap? Sebab dia dah dengar the context. Gambaran tu macam mana. And kemampuan you pun dia dah tahu. Kalau you pernah capai macam ni, and you ada keinginan macam ni, dah boleh assume berapa financial you. Sebab tu dia offer, kita ada package A, package B, tak, dia tak cerita semua package. Dia hanya cerita satu package saja. Sebab dia dah tahu dah, based on that story, Puan Nobi sesuai dan terbaik dan kemampuan dia untuk package ni. Really? Tak ada yang slightly murah ke? Okay, ada. Dia baru cerita. Selepas klien tu tanya. Dia takkan cerita selagi tak tanya. Ada Puan Nobi, to be frank, tetapi package ni, jujur saya cakap, ada klien saya pernah pakai. Tapi dia akan melewatkan sikit kejayaan you. But if you are good into that, kita boleh propose, tetapi Puan Nobi 1.6 million in 6 months untuk achieve kereta Mercedes baru you. Kalau package B berharga 3,200, dia lambat berbanding package C yang saya suggest berharga 4,500. Memang jauh beza. Allah. Tapi Puan Nobi nak Mercedes tu, what color Dia try Psycho balik. Alright. I nak warna putih. Warna putih paling ramai orang muda. Tapi Puan Nobi kalau lambat, kena tunggu stok dalam masa 32 hari, 31 hari. Puan Nobi nak ke lewat kejayaan, dia counter balik. So, yang kelima adalah psikologi. Tadi keempat language kan? Kelima communication, Keenam, psikologi. Dia pandai psycho balik orang tu. Psycho ni, dia pandai pusing balik point mana. Dia bukan psycho ikut, main psycho je, dia psycho ikut data yang dia dah collect tadi. Alright? Yang dia dah terima. Come again? Yang dia dah terima. Yes. Maklumat dia terima, okay. Betul. Alright? Dia psycho balik orang tu, dia psycho balik. But then, kalau you perasan orang yang bagus dalam closing ni, dia psycho dekat situ je. Dia balik-balik, dia pusing ikut maklumat yang dia dapat je. Dia takkan collect lagi maklumat. Sebab dia dah dapatkan pandangan orang tu. Pandangan ni, kalau phone call dia dapatkan pendengaran lah. Kalau depan-depan dia dapatkan pandangan. Bila dia nak pusing, dia nak psycho, dia akan psycho mana orang tu dah bagi perhatian. Kalau dia dapatkan maklumat baru, orang tu dia kena start balik pada awal. Sama ada dia kena dengar balik atau dia kena pandang balik. So dia start dengan data yang dia perlukan fokus orang tu saja. Kemudian closing dia pandai kawal emosi. Yang ketujuh adalah emosi. Alright. Dia kawal emosi orang tu. Puan rasa kalau Puan berjaya dapatkan Mercedes warna putih dalam masa 6 bulan, Puan tak rasa parents you bangga sangat ke dengan you? Dan kejayaan you, dia play dengan intonasi. Dia pandai kawal emosi. Dan nombor 8, dia pandai intonasi. Alright. I lebih suggest you guys untuk check YouTube Gabriel Iglesias. Alright. I share screen. Siapa itu Gabriel Iglesias? I pun tengok tadi ni. This is Gabriel Iglesias. Dengar macam mana dia buat storytelling. Intonasi. The Indian people saw that and they freaked out. They were yelling, "They did it! They did it! They told you don't do it! They told you don't do it! They're evil! They're evil!" I'm like, dude, I don't care how evil you think the Germans are. They don't have control over bats. It wasn't like the guy got offended and said, "Oh, really?" Face reaction. Macam stand-up comedy Yes. Now the crowd is weird. These guys are laughing. Intonasi. And there's freaking bats flying around the theater.
First 2 minutes of my show. Intonasi. I got to do an hour. And now I've already lost the crowd. They're freaking out. These guys are laughing weird. I'm nervous. It's my first time there. I don't know how to get out of this. So I literally walked over to the other side of the Tengok, stage and I started just performing Dia for cuba untuk this side psycho of the room, klien. trying to redirect focus right here. And I'm so nervous. I'm stuttering. I don't even have a segue. I'm like, it's crazy. In America, everybody in America likes drinking. It's real crazy. Like for example, Mexicans, most Mexicans, we like drinking tequila. Most black people like Hennessy. Most white people like Jaeger. Here in India, you guys like Fanta. And when I said Fanta, the crowd went crazy because it was such a local reference. They freaked out. They were like screaming, "Oh my God, he knows, he knows." They started singing, Fanta, Fanta, don't you want that, Fanta, Fanta, don't you want that, Fanta, Fanta. Alright. So, you guys nampak tak? Okay, I dulu dah follow Gabriel Iglesias 2016, 2015. Just untuk, nak berhibur, nak make fun, dia nak happy. Bila I go step up dalam public speaking and tiba-tiba I terbuka balik Gabriel Iglesias, I tengok balik, bagus lah. Dia punya cara, dia sampaikan satu, dia punya public speaking sangat bagus. Alright. Tadi I cakap yang keberapa dah? Pasal face reaction, intonation. 8. Yang ketujuh apa? Emosi. Emotional. Yang ke-8 adalah face reaction. Alright. Yang ke-9 adalah intonation. Oh, terbalik. Tak apa, lebih kurang lah, sama. Okay, intonation atau face, kemudian face reaction, kemudian body language. Okay, kemudian ke-11 eye contact. Alright. Dan apa lagi? Alright. Ke-12, tadi dah ke-12 Yeah. Yang ke-11 eye contact. 12 belum lagi. 12 belum lagi. Okey. Yang ke-12 adalah Allah Akbar. Play numbers. Play numbers. Play number. Bermain dengan nombor. Okay. Okey. Sebab dia Maksud macam mana play number? Macam mana dia teknik play numbers tu? Okey, teknik play numbers. Dia ada various numbers. Kita macam saya keluarkan satu statement, you kena ada pillars of numbers. Puan Nobi mesti ingat pillars of numbers. Numbers of sales, numbers of time, numbers of team, numbers of profits, numbers of clients. Numbers ni kalau you nak closing wajib pakai. Puan Nobi tahu tak, seramai 327 orang usahawan yang dah participate dalam training saya dalam jangka masa 5 bulan saja. Numbers of client, numbers of time, yang di mana mereka hanya bayar 3,200 untuk dapatkan sale sebanyak 800,000. Duit masuk dan profit. Kita cerita benda tu yang yelah, to be frank, tak ramai orang ada dia berfikir menggunakan numbers. Tetapi bila kita keluarkan statement in numbers, satu, mereka faham dengan jelas atau mereka akan terkesima sebab mereka tak faham. Tapi nampak macam meyakinkan sebab you play numbers. Right. So, apa lagi? Seterusnya, okay? Dia pandai dia sebenarnya pandai menjawab soalan. Okay? Pandai menjawab soalan macam mana? Saya pernah hadapi apa tahu? Bila kita buat training, akan ada orang yang tanya soalan yang bukan-bukan. Alright? I lupa nama dia, tapi dia ada banyak teknik-teknik menjawab soalan, nak counter. Alright? And one of it adalah, bila orang tanya soalan yang you tak tahu, you akan tanya apa tahu? Okay, Puan, kalau Puan tanya soalan macam ni, untuk dapatkan macam ni, Puan rasa apa yang you kena buat? Berapa yang you kena invest? Sebenarnya dia tanya balik orang tu supaya orang tu fikir balik. Dia akan come back balik dengan psikologi. Right? Tu cara macam mana you nak counter balik, atau dia akan distract soalan tu, dia bawa keadaan sekeliling, dikaitkan keadaan sekeliling, atau dikaitkan dengan data-data yang dah collect tadi, dia akan tanya balik. So, Puan rasa soalan ni, Puan tahu tak jawapan dekat mana? Saya tak jelas. Puan cuba ambil masa, balik ni saya nak Puan fikirkan dahulu dengan apa contoh yang saya bagi ni.
Kemudian Puan comeback balik dengan saya. Sebenarnya tak, dia tengah cari peluang nak lari, balik dia tanya bos dia, esok Puan mesti tak jumpa jawapan. Jawapan dia sebenarnya macam ni. Sebenarnya dia saja bagi A time. Dia pandai macam nak lengahkan benda tu. Alright. Dan last sekali adalah product knowledge. Itu penting. Sebab kalau you tak tahu apa yang you jual, sebab tu susah. Sebab tu kalau nak menjual, first of all, dia kena consume dahulu. Kemudian dia kena tahu product knowledge. Itu adalah orang yang terbaik untuk menjual. So kalau Puan Ju, you punya agent. Nak jadi agent ni wajib consume produk you dulu. Sebab tu saya banyak kali cakap dengan tim-tim affiliates, founder-founder produk. Siapa yang cari agent? Oh, kita tengah public ni dekat luar, kita pakai FB Ads, kita pakai billboard, kita mencari agent. No, cara you salah. Agent yang terbaik adalah agent yang dah consume produk you. Dia dah rasa, dia dah suka, dia dah faham, dia dah puas hati. Baru senang dia nak cerita. Tetapi kalau you bagi product knowledge, lagi laju dia cerita. You know? So benda tu sangat-sangat penting yang ramai orang tak buat. Right? So kalau you guys nak nampak team yang berkualiti. Tadi Puan Ju cakap saya nak team yang berkualiti. I bagi berapa? 12 kan? 13. 13. Nampak tak? Communication, face reaction ni macam communication tak? Kalau you nak tahu cara orang communicate, slightly kalau tak silap ada 25 cara manusia berkomunikasi. One of it adalah verbal, face reaction, eye contact, body language, body gesture. Banyaklah. Dia ada banyak. I ada video tu, nanti I forward dalam group. Alright? Macam mana you nak tahu. This is very important. Nanti you guys tengok. Tapi nanti habis sesi mentoring ni, ingatkan balik to I forward video body language. Supaya you guys boleh cari team berdasarkan benda tu. And in fact, kalau dah ada team, ajar mereka untuk utilize body language ni sebaik mungkin. Alright? Sorry, bukan body language. Cara yang terbaik untuk communications. Okey. Tuan, maksudnya yang dalam 13 ciri-ciri salesperson yang dicari, yang saya nak cari. Okey. Maksudnya yang penting sekarang ni adalah yang, sebab saya rasa kadang-kadang orang ni dia membeli produk kita bukan disebabkan oleh produk tu. Disebabkan oleh orang. Okey. Okay, so Macam mana? orang ni biasa kalau membeli ni dia bukan disebabkan oleh kerana produk tau, disebabkan oleh okey, orang. faham. Okey. Kan? Seller tu. Betul kan, ada kan lebih. Betul. So maksudnya saya dah nampak lah bila saya nak buat interview untuk saya recruit agent baru, so benda-benda ni yang 13 ni yang perlu saya ambil kira. Okey, I lupa. Tambah lagi 2. Apa dia, Puan Nobi? Silakan. I punya ada 14. Okey, cuba baca balik. Pertama apa? Cantik gila, handsome gila, OOTD. Lepas tu 3, pandai berhias, ada accessories. 4, language, English and Mandarin. 5, good communication. 6, psycho. Good communication ni in bracket engaging. Engaging bila bercakap dengan orang lah. Okey, yang ke-6. Lepas tu yang ke-6 psycho, yang ke-7 emosi, yang ke-8 intonasi, yang ke-9 face reaction, 10 body language, eye contact. Eye contact is 11 kan? Okey. 12 play numbers, 13 counter back, 14 product knowledge. 13 ni pandai jawab soalan. Dia pandai counter balik. Counter back, maknanya dia pandai menjawab soalan. Alright, yang ke-14 product knowledge. Yang ke-15 adalah pandai teknologi. Ni ramai orang tak faham. Alright? Okey. Pandai teknologi tu saya akui lah. Alright, pandai teknologi dia very basic lah sekarang. Kalau sekarang to be frank, ada yang tak pandai teknologi payah. Ada yang tak pandai guna WhatsApp business. Normal. So you kena cari orang yang kena pandai guna WhatsApp business. Paling penting pandai guna pakai social media. Paling penting pandai guna pakai Shopee and so on. Alright, walaupun you jual insurance, Puan Julaiza tapi benda ni benda-benda basic. Alright, sebelum I lupa, psikologi ni dalam masa dekat situ psikologi and hypnotize. Hypnotize. Santau lah. Boleh ke kita nak hypnotize orang? Alright.
Okay. Dia, kalau you tahu, semalam I share dengan seorang ni, nama dia Puan Farah Diana. Alright. Kita cerita tentang macam mana dia nak jadi good communicator, especially using teknik public speaking. You kena pandai hypnotize audience. Contohlah, kalau you perasan Gabriel Iglesias banyak hypnotize client. You bayangkan, dia cakap macam ni, macam ni, macam ni. That's Mexican, not Indian. That's Mexico, not India. Alright? Dia macam buatkan klien macam tertunggu-tunggu. Macam terpinga-pinga, macam, you know, macam kena santau. Ish, jap. You know, dia konsep macam tu. You know, hypnotize kalau you tengok benda black and white yang berpusing tu. You akan tengok, lama-lama you akan pening kan. Itu hypnotize lah tu. Rantai sini. Lama-lama you akan macam bingung, bela. Macam tu lah Gabriel Iglesias buat. Macam klien bela, bingung, macam sedar tak sedar, you know, hypnotize. Faham? Sebenarnya jawapan dia tu. Sebenarnya dia tengah lapangkan fikiran dia untuk macam apa benda aku tengah cari ni. Dia letak satu nila, sok semua biru. Ada macam tu. Faham tak apa yang cakap ni? Tapi tak semua orang ada. Yes, tak semua orang ada teknik macam tu kan. Right? Sebab tu dia makan teknik, bukan talent. Teknik ni maksudnya benda yang you boleh belajar. Talent ni memang dah sedia ada. Contohlah, talent ni memang you lembut. Itu talent lah. Right? Tiba-tiba macam, sorry to say lah, kalau macam yang saja-saja nak lembut, dia itu adalah teknik. Teknik nak lembut. You kena macam ni sikit. Teknik TikTok ada macam ni. Lembut. Itu teknik. You boleh belajar. Ada saya bantu kita buat talk dengan Young Living. Ada seorang akak tu. Macam ni TikTok. Oh macam ni ya Tom Kimi. Saya cakap itu tombok puan, bukan dia TikTok. TikTok lembut sikit dia macam ni. Memang badan pun bicep besar, you know. So teknik adalah benda yang you boleh belajar. Talent adalah benda yang semula jadi. Alright. So far clear Team yang berkualiti. Benda ni I cari bukan kepada salesperson saja, kepada semua staff. This is basis yang you perlu ada sebelum masuk bekerja dengan I. Walaupun you admin, walaupun you cleaner and so on. Alright. So benda ni is very important. Okay. So questions. Talent tadi apa? Benda yang you memang dah ada? Semula jadi. Talent ni semula jadi, teknik ni benda yang you boleh belajar. Alright. Contohlah benda semula jadi, you rajin. That is talent. Subjektif tapi itu talent. Memang dia based on culture sebenarnya. Okay? Bakat semula jadi yang dah ada. Okay. So what else? So macam I sekarang ni kena cari agent untuk I punya tu lah. Inner scarf tu lah. Yep. But sebelum you cari agent, yang you kena cari adalah demand. You kena dapatkan prospek yang nak benda tu. Dan baru you proceed dengan agent pula. Okay. So macam mana nak cari demand tu? You kena cari prospek lah. Macam last time you ada prospek tu siapa? Yang komuniti tentera kan? Koperasi tentera kan? Oh, yang e-bakat. You dapat benda tu betul? So you tanya kat dia berapa banyak yang puan perlukan. So kat situlah, oh Nobi boleh tak you buat dalam 5,000 unit? Okay, boleh. So you nampak, you tak accept you dengar dulu. Oh 5,000 unit dia mampu. Okay. So lepas ni 5,000 unit adalah my MOQ. Minimum order quantity. Alright. So bila jadi MOQ you dah tahu koperasi tentera minta macam ni. You pergi pula dekat koperasi polis. Okey, koperasi polis, kita nak bagi ni, kita ada satu produk, koperasi tentera dah pakai, takkan koperasi polis tak pakai. MOQ 5,000 unit, kat sini kita ajar isteri-isteri polis yang bersara untuk buat bisnes. You pakai exactly macam mana you buat dengan koperasi tentera, you pergi pula kat koperasi polis. You pergi pula kat koperasi penjara. You pergi pula kat koperasi nurse, koperasi doktor, semua koperasi you pergi. Sebab mereka nak tengok betul ke ID ni bernas, Nobi. Ya, koperasi polis dah ambil, koperasi tentera dah ambil. Takkan koperasi bomba tak ambil? Sayang kot. You boleh buat duit. Kita akan ajar isteri-isteri bomba ni untuk buat banyak duit. Support suami mereka. Sama je. To be frank, dia memang macam tu. Last time, mentor saya cakap macam tu. I macam tak. Okay, kita cuba practice dulu. I dapat klien Pro 2.
Bila dapat Pro 2 kota warisan, kita pergi Pro 2 Rawang. Dapat. Pergi Pro 2 Shah Alam dapat sebab Pro 2 dah pernah buat. Bila Pro 2 dah buat, kita cuba pula pergi dekat Proton. Betul ke? Pro 2 dah pernah buat? Berapa banyak Pro 2 yang dah buat? Kota Warisan, Shah Alam, Rawang. Ini gambar dia. Oh, I kenal this guy. Oh, I kenal this lady. This branch manager I kenal. Okay. Terus buat. Sebab tu, I mampu, I cakap dengan my BNI members, I nak branch manager Mazda pula. Selangor. Bukan ni kawasan, I nak yang Selangor, negeri punya pula. Sebab kita dah cater untuk handle Pro 2 dengan Proton. So, kita target pula brand-brand lain. So, dia akan merebak. Senang nak merebak. Right? So far clear, Puan Nabi? Okay. Right. Soalan lain? Puan Ju? Tuan Kimi nak tanya juga satu lagi soalan. Okey. Contohlah tadi kan macam kita dah tunjukkan apa yang diorang nak, kita tunjukkan dengan jelas, nampakkan kan. Dan kalau Gimana sebut pasal kita kena klasifikasikan mereka mengikut umur, minat mereka. Okey, saya nak tanya umur lah. Contoh umur daripada milenial, pertengahan dengan senior. Okey, contoh saya punya ejen ni dia dalam 3 kategori. Tapi yang saya nampak dekat sini, apa yang saya praktikkan lah, kalau salah tolong betulkan, bantu saya. Okey, contoh macam senior ni, diorang ni ada maksudnya sebab diorang dah, contohlah diorang dah lama kan, so dia ada sikit itu batu. Okey. Tapi saya cuba gunakan teknik psikologi dengan sentuhan. Saya bukan jenis orang, kalau macam pertengahan ni saya sosok je lah, maksudnya saya tak agresif sangat dan saya tak berlembut sangat. Yang milenial ni pula, sebab saya kena berada dalam kelompok mereka, saya kena maksudnya saya kena serasi dengan situasi mereka. Contoh milenial ni actually dia tak ada pengalaman. Faham. Tapi tapi saya train mereka melalui training yang wajib dengan tambahan training yang saya nak nampakkan fakta. Okey. So far saya nampak benda tu alhamdulillah jadi, tapi taklah saya rasa macam saya nak wow lagi. Adakah then saya masukkan mereka ni dalam satu, saya ada 3 kapten ataupun kita panggil SBU. Okey, 3 kapten ni senior. Okey. Cuma saya masukkan mereka ni sekarang ni dalam kelompok kan, ada senior, ada pertengahan, ada milenial. Okey, yang kelompok pertama ni saya nampak saya mungkin saya terlepas lah. Sebab saya masa tu saya try and adjust. Okey. Adakah saya pun cara ni jadi? Okey, contoh yang kapten yang pertama ni saya masukkan di dalam yang senior semua. Okey. Senior semua. Okey. Yang kedua, saya nampak senior dan juga ada tambahan dengan yang sedang-sedang. Faham. Yang ketiga ni saya masukkan yang milenial. Okey, yang milenial baru je saya masukkan. Tapi saya nampak keagresifan dan dia punya hasil tu saya nampak pada milenial. Alright. Okey. Sebab tu you target nak tu. Yes. Sebab tu saya targetkan saya nak rekrut yang muda-muda. Saya tak kisah orang cakap apa sebab saya jadi orang degil. Okey, sebab hasil. So sebab masa saya sebut tadi macam senior ni dia ada kepala, ada batu kat kepala. So kita nak train dia balik, nak bagi contoh kepada milenial ni dia agak macam yes. So adakah cara saya nak masukkan milenial ni dalam setiap grup tu ataupun alright, faham. Okey, macam ni jawapan dia adalah Puan Ju orang jenis yang laju. Alright, you tak ada masa nak tunggu. Alright? Ya, betul. So bila orang jenis yang macam you susah nak cooperate dengan orang yang tak inline dengan you. Sebab tu bila nak rekrut, you kena rekrut orang yang inline dengan you, yang sehati dengan you, sekepala dengan you, sejiwa dengan you. Ya. Otak, hati dan physical, guts, congruent, selari. Alright? Emotional, physical dan juga mindset dia selari dengan you. So bila you rasa selari ni adalah orang millennial, you go for it. Jangan pernah rekrut orang yang sebaya dengan you, jangan pernah rekrut orang yang middle age. Alright, sebab kenapa? Dia yang sekepala dengan you. Alright, to be frank, I tak sekepala dengan orang sebaya I.
as a kepala dengan orang yang lebih tua daripada I. Slightly umur 45 ke 60 tahun. I banyak hire orang macam tu. Alright? So, kalau you hire orang yang sekeliling you tu adalah millennials, go for it. Alright? Dan bila millennials, yes, you letak captain. Contohlah, kita fokus kepada millennials, middle age dengan yang senior ni, you dah tahu dah macam mana nak counter. Kita cerita yang millennials. Millennials ni pun, you kena ada leader-leader dia. Kena ada captain-captain dia. Walaupun dalam satu kelompok, kita bawa ke tengah. Kelompok millennials. Contoh, ada berapa ramai you punya team yang millennials, yang muda-muda? Yang muda-muda sekarang saya nampak dah ada 6 orang. 6 orang. Alright. 6 orang ni, you kena tengok dulu maklumat mereka ni. Jiwa mereka, minat mereka, emosi mereka, mindset mereka sama tak? Kalau sama, senang. You hanya letak satu captain saja. Kalau lain, contohlah, ada lelaki dan ada perempuan, betul? Alright. Biasanya lelaki dengan perempuan ni, kalau boleh you jangan pisahkan. You sekalikan. Sebab kalau you pisahkan, dia api dengan api, air dengan air. Sebab tu Allah wujudkan manusia ni berpasang-pasangan. Alright? So tak apa, sekalikan. Dia saling melengkapi sebenarnya. So, bila dia saling melengkapi, you letak satu benda, ada orang reject. Yang ni ada orang yang betulkan balik. Betul sebenarnya Puan Ju cakap. Aku rasa macam ni, ini perspektif akulah. Oh, tak terfikir pula perspektif kau. You know? So, normal benda tu. Alright. So you kena letak kelompok ni dan you cerita benda-benda yang fakta. Mereka ni orang yang tak tengok benda-benda yang data. Orang yang middle age dengan senior ni diorang tengok data. Diorang berpandukan data. Orang muda ni berpandukan fakta atau berpandukan logical. Asal logik je buat, And mostly liberal. Alright. So you kena tahu dulu diorang ni macam mana so that you tahu communication dengan diorang macam mana. So saya maksudnya tahu diorang punya attitude. Maksudnya dalam masa saya nak interview diorang tu, saya kena tahu diorang punya kategori, sama ada diorang ni D ke I ke S or C. Yes. Saya kena tahu karakter mereka lah. Sebab itu sekarang saya cuba praktikkan benda ni lah. Cuma saya perlukan yelah kalau macam yang tadi saya share dengan Tuan, is it benda tu saya boleh teruskan ataupun ada penambahbaikan? Boleh teruskan? Okay, this is the process normally exam yang kita akan buat. Kita akan buat this test, kita akan buat General Shunzu test, kita akan buat brain test. 3 test kita akan buat untuk dapatkan maklumat betul. Walaupun I baru jumpa you few hours, tapi I kenal you deeply. Baru senang kita nak communicate. I believe you akan dengar cakap I, tapi I believe I takkan dengar cakap you. Sebab dalam satu syarikat, dalam satu grup, kita kena saling dengar mendengar. Dia bukan one off. Dia bukan one way communication, dia kena two way communication. Kalau one way communication, kepala salah, semua salah. Okay. Right, dia kena two way communication. Maksudnya leader pun kena tahu macam mana nak bertolak ansur. Leader kena tahu macam mana nak step down. Leader kena tahu macam mana duduk kat bawah. Right? You kena mendengar, bukannya bercakap at the same time. Kena jadi good listener. Yes. So now, untuk dapat benda tu, Puan Nobi, you kena tahu, pertama memang dia punya karakter, nombor 2 cara dia berfikir, nombor 3 adalah minat mereka. Normal, 3 benda ni you kena tahu. In fact, untuk Puan Nobi, kalau bukan salesperson pun, staff pun kena macam ni. Walaupun foreigner. Foreigner basically susah nak buat brain test ni, susah nak buat character test, susah nak buat emotional test and so on. Alright? Sebab kenapa mereka tak faham benda tu, but basically you boleh assume dia ni macam mana. Contohlah, ini I buat untuk pekerja Bangla kalau you berjalan, you jalan laju ke perlahan? Mana-mana bos, pilih satu yang selalu you jalan. Oh, selalu saya laju. Okay. Kalau you suka pakai round neck ke collar? Mana-mana bos? No, salah satu. Paling you suka hari-hari you pakai round neck. Okay, round neck. Kita akan tanya benda yang praktikal untuk janji soalan tu terjawab. Right? So far clear, Puan Ju? Clear. Okay. So is there any next question? Okay. Contoh, okay, untuk rekrutmen, contohlah untuk rekrutmen sekarang saya memang saya tak ada buat jualan. Saya memang untuk buat rekrutmen. Yang mana saya nak buat rekrutmen ni untuk saya sustain dan grow saya punya agensi ni
Okay. Contoh, lupalah saya soalan tadi. Okey, contoh, saya punya rutin saya punya structure saya. Pagi tu saya ada morning sharing lah dengan saya punya ejen. Okey. So ejen senior saya dengan ejen part time dengan full time ni saya tingkan. So saya tak nak ada apa nama dia tu? Ada yang jadi influencer, ada yang influence benda-benda yang tak bagus lah. Sebab senior-senior ni kan dia ada, orang kata ada ego dia. Faham? Saya adakah benda tu bagus ataupun saya perlu combinekan mereka ataupun macam mana? Okay. Normally apa yang saya akan buat adalah saya macam saya cakap, Allah wujudkan kita ni berpasang-pasangan, sama ada yang baik dan yang buruk, yang lemah dengan yang kuat, yang handsome dengan yang tak handsome. Alright. So saya akan create satu group admin. Saya ambil WhatsApp lah, senang. Group WhatsApp admin, group WhatsApp rasmi. Right? Di mana hanya you saja boleh post dalam tu. Tak ada orang lain. Atau you letaklah bawah you, orang kanan dan kiri you paling kuat siapa, Puan Ju? Saya ada dua. Cik Izzat dengan Ain Jama'in lah saya punya PA. Alright. So dua ni orang kuat dia dan you, 3 orang dia boleh post dalam grup tu. Kita namakan dia WhatsApp rasmi, JZ Agency. Okay? Itu untuk deliver maklumat dalam tu. Dan WhatsApp separate, yang muda satu, yang tua satu. Biar diorang main dalam kolam masing-masing. Alright, diorang nak communicate, diorang nak engage, diorang nak bergaduh and so on, biar dalam kolam masing-masing. Diorang nak influence, biar dalam kolam masing-masing. Alright, tetapi after all, bila kat situ pengumuman marketeer terbaik untuk JZ Agency yang muda, sales terbaik yang tua. Dekat grup rasmi ni biar mereka blend ideologi. Tapi yang boleh blend, yang boleh make sure benda tu blend hanya 3 orang je. You dan you punya PA diorang. Okay? Sebab itu adalah grup yang you kawal. Sebab you tahu outcome dia apa. And you yang manage outcome, bukan ni diorang. Right? Kau tak ada pilihan nak laju ke nak laju. Aku nak laju sangat. Kau tak ada pilihan dah. So dalam grup tu memang you set affirmation. Bila kita keluarkan statement dalam grup ni, benda yang memang the super awesome. Diorang tak ada pilihan untuk nak ke tak. Dia tak ada macam tu. Faham Okay. So, bila dalam grup, okay, bila buat Zoom, memang you akan ada Zoom yang senior dengan Zoom yang millennials. Yang middle age ni kalau boleh you sekalikan dengan yang senior. Okay, kita nak bantu mereka ke arah yang lebih matang. Kalau boleh, you kecilkan lagi grup lagi bagus. Jangan banyak sangat. Jangan split sampai 3 ke 8 grup, jangan. You susah nak manage. Cuba kecilkan grup supaya you senang buat kerja. Kurang kerja, tinggi kualiti. Tolong take note. Kalau you kurang kerja, tinggi kualiti. Sebab tu, kita tak disuggest jadi generalist. Jadilah specialist. Bila you specialist, you fokus pada satu bidang saja. Kalau kecil grup you fokus pada grup kecil saja. Baik, kualiti tu akan lagi banyak. Kenapa? Contohlah, satu grup ambil masa 2 jam and you ada 10 grup, you perlukan 10 jam. What if you ada 2 grup, satu grup 5 jam, satu grup 5 jam. Lagi kuat kualiti dia. Faham So itu yang kita nak jadi specialist. So siapa yang menonton dekat YouTube nanti, inilah yang dinamakan specialist. You focus. Perkataan fokus. Alright? Okay, what's next? Puan Ju. Okay. Seterusnya. Okay. Apa ya? Okay. So, macam ni. Saya lupa beritahu. Zoom. Bila Zoom ni, you memang ada Zoom yang senior, Zoom yang millennial. Ada satu masa, contohlah seminggu sekali, you gabungkan dua-dua. Okay, ini adalah formal meeting kita. Formal meeting slightly 1 jam. Casual meeting buat setengah jam. But every day. Bukan once a week. Every day. Sebab kenapa every day? Members atau staff atau manusia lah. Manusia akan well perform kalau mereka selesa dengan you. Macam mana nak selesa? You build relationship. Manusia datang dekat you sebab duit.
Agent you datang ke agensi you sebab duit kan? Nak buat duit banyak, nak buat duit konsisten, nak achieve time freedom, money freedom, betul? So, mereka datang sebab duit. Tetapi mereka stay sebab relationship. Relationship apa? You yang build relationship bagi mereka suka dengan you, mereka selesa dengan you, mereka nak stay lama dengan you. You yang build relationship, bukannya orang kiri kanan you, bukannya PA you, bukan orang kuat you. Right? Dan dekat Malaysia ni tak ramai yang suka CEO. Tetapi ada company yang suka gila CEO, you tengok impact pada company dia. Company mereka stay untuk berbelas tahun pekerja mereka. Company mereka well perform. Company mereka berkembang gila-gila, sales naik berpuluh juta. Ini yang saya tengok pada company my parents. I was wonder macam mana my mom boleh stay pada company yang sama almost over 22 years. And bila tengok balik, wish, patutlah gaji besar. But I don't believe, bukan gaji besar. Oh, benefits banyak. Every year you akan pergi melancong, setahun dia punya benefits akan pergi melancong dalam negeri dalam 5 ke 8 kali, melancong luar negara at least 2 kali setahun. Alright, sebab tu bila I muda, kita pergi China, kita pergi India, kita pergi berulang kali. Sebab itu package yang disediakan untuk manager-manager. Tapi my mom, dia bermula bukan dari level manager. Dia bermula pada general workers sampailah jadi HR manager. Alright, I believe takkanlah sebab benefit je orang stay. Ya, could be. Tapi rupanya dia ada boss yang terbaik. CEO yang terbaik. Okay, CEO diorang build relationship. Normal lah orang tak suka CEO, tak suka boss. But then, CEO tahu how to build relationship. Okay. So, kat sini, you kena faham manusia datang sebab duit, manusia stay sebab relationship. So, you build relationship. Macam mana? Melalui Zoom. Melalui meeting lah. Okay, sekarang kita pakai Zoom. So, kita cakap melalui meeting. Every day you kena meet. Yang part time dan full time. Right? Bila? Kalau part time, for sure dia available malam. So, at least dia available malam. You meet malam. Let's say lah. Tak boleh kak, malam saya uruskan anak apa semua. Okay, kau balik kerja pukul berapa? Kita kata sepakat balik kerja 4.30. Okay, 4.30 sampai pukul 5 kita meeting. Setengah jam je, bukan 1 jam. Just nak tanya progress. Meeting tu adalah meeting just tanya progress. Apa khabar? Pertama, itu progress. Tanya dulu orang tu, jangan tanya pasal bisnes. Apa khabar? Macam mana hari ni? Sihat tak semua? Betul lah kak, penat sikit lah. Buat apa? You ambil hati dia dulu. Macam mana hari ni ada yang tak sihat ke? Ada yang susah ke? Hari-hari you build relationship. Last kali sebelum habis minit ke-30, ambillah minit ke-27. Kat sini saya nak tanya dulu, saya nak update siapa yang dah achieve sales hari ni. Oh, belum lagi, saya belum ikat. Okey, bila yang you target? Sekarang dah pukul 5 ni. Bila yang you target? Oh, kita memang target pukul 8. Pukul 8 ni klien akan meeting dengan saya. Okey, bagus. What's next? Siapa lagi yang tak update? Oh, saya dah tadi kak pukul 9 pagi dah settle. Oh, that's great. Achievement. Thank you. Claps. Recognize mereka. You build relationship. True, tanya khabar, recognition, awareness, support. Support ni empathy, sympathy, that support. Right? Lagi satu apa? Encouragement. You encourage mereka. Okay, siapa yang tak dapat klien lagi, ini dah pukul 5, macam ni. My suggestion, cuba tengok balik WhatsApp semalam. Ada tak yang you terlupa nak follow up? I believe semalam dah ramai achieve target. Mungkin ada yang terlupa nak follow up selepas achieve target. Cuba follow up yang semalam, lagi mudah. You encourage. Ni apa benda ni? Dah pukul 5 masih tak achieve target. Kau yang senang ni. You marah buat apa? Tak guna. You lagi kacau emosi mereka. You know? Encourage mereka. Right? Okay. Clear? So, tuan tengok ini yang saya dah cuba buat lah. Maksudnya untuk yang WhatsApp group tu, saya cubalah untuk buat yang tuan cakap pasal admin tu hanya 3 orang saja yang manage kan. Okay, so kena asingkan senior dengan media, kita combine dengan dengan new agent, maksudnya kita buat satu group. Okay, contohnya sekarang ni saya buat kelas Zoom morning sharing, 1 jam je saya ambil. Untuk yang senior, dia bukan senior untuk NTC, sebab yang tak senior pun actually kalau dia walaupun dia baru tapi dia
dia yang full time. Saya buat yang full time. Daripada hari Isnin sampai hari Khamis. 1 jam saja saya buat 8.30 sampai 9.30. Dan untuk yang baru yang buat part time saya buat untuk hari Jumaat malam dan Ahad malam. Saya buat 2 hari saja. Okey. Kenapa 1 jam? Soalan pertama saya. Okey, 1 jam sebab kita just nak ambil dia punya VB saja. Kita nak diorang masuk dan diorang ada hari-hari ada energi untuk buat bila diorang dengar sales idea daripada rakan-rakan lain. Alright. Okay? Can you make it half an hour? Half an hour? Oh, why? Why? Sebab tugas ejen bukannya nak duduk dalam meeting je. Bayangkan kalau 8 jam sehari diorang bekerja, 1 jam diorang dah buang masa untuk buat sales. Tugas diorang generate sales. Idea penting, meeting penting, cuba kurangkan. Right? Agenda you banyak. Cuba you kaji balik tentatif pertama sampai tentatif ke 80 penting untuk buat every week. Right? Sebab kenapa ramai terkejut, jom meeting. Tapi benda cakap. Benda yang sama cakap. Benda yang tak penting cakap. Meeting secepat yang mungkin. Sebab you kena ingat manusia fokus hanya 10 minit. Bukannya 1 jam. Psikologi Sebab tu YouTube video terbaik berdurasi hanya 10 minit. Dia buat kajian dia buat R&D tau, and dia invest untuk buat R&D tu. Dia bukannya simply 10 minit okeylah, tak. YouTube kalau boleh nak orang 24 jam kat YouTube. Tapi dia suggest 10 minit sebab 10 minit tu adalah waktu untuk orang fokus yang menghasilkan outcome yang berkualiti. So kalau Puan Ju, you meeting selama sejam, 10 minit je orang fokus. Okay. So kalau you tahu 10 minit, macam mana kalau Kimi suggest 30 minit? Okay. 10 minit itu yang you nak mereka fokus. So sebelum tu you jaga hati, you ambil hati, buat mereka happy. Dah happy baru buat mereka fokus. Lepas fokus bagi dah balik hati mereka. So 10 dah berapa? 10, 20, 30 minit. 10 minit ambil hati, apa khabar, sihat ke, buat apa, masak apa, dah ni semua. Okay, let's focus. Okay, jom kita dah semua 10 minit. Lagi 10 minit tackle balik. I would like to congratulate to Madam sebab dia achieve semalam, dia call 80 orang. Oi, dapat sale tak? Tak dapat. Tak apa, kita clap. Kita recognize mereka. Bagi energi balik. You know? Sebab 10 minit tu yang terbaik untuk mereka fokus. 10 minit tu yang you cakap. 10 pertama dan 10 terakhir mereka yang cakap. Okey, maksudnya sebab contoh pagi tu sebab kita nak kena tunggu setiap orang beri laporan apa yang diorang buat semalam, hari ni berapa diorang approach semalam. So hari approach berapa reject, berapa yang respon, berapa yang follow up. You kena structure. I believe you structured people. Contoh, okay. Dalam meeting, semua orang sekarang you punya team ada berapa? Okay, kalau nak ikutkan sebab saya combine dengannya yang ini untuk sharing ni sebab kita nak ke energy, so saya combine dengan Puan Zalina. Puan Zalina daripada Melaka. Okay, so lebih kurang dalam 20 orang macam itulah. 20 orang setengah jam boleh sangat. Satu orang ambil 30 saat je. Okay, maksudnya kita yang structure benda ni lah. You kena pastikan setengah jam. Lepas tu kita akan next pada ejen lain. Yes, exactly. You kena structure. Kalau team you 100 orang, maksudnya satu orang ada 5 saat je. Tu je. So macam mana nak buat satu orang 5 saat? Tak boleh cakap. Okay, hanya cakap satu je penting. 5-1. Okay, hari ni saya achieve 2 klien, convert 1000 sales. That's it. Selebihnya, sepatutnya kena cakap 10 perkara. 10 perkara ada dalam report. Report ni kita publish dekat screen siap-siap. Just orang tu bercakap je, yang lain boleh tengok screen sendiri. Orang ada 10 minit untuk telaah screen you. So you kena innovate cara penyampaian tu. Right? Tapi memang structured hanya 10 saat untuk report, 10 saat untuk mereka fokus, 10 saat untuk ambil hati mereka. Tak lebih daripada tu. Walaupun orang dia makin ramai. Sebab apa tahu, dalam BNI tak kisah kita minimum 30 orang. 30 orang dalam satu grup tetap 2 jam meeting. Walaupun tim tu 200 orang tetap 2 jam meeting. Macam mana nak execute? Dekat Johor tim Mandarin. Tim Mandarin dia orang ada 198 members.
tetap meeting untuk jangka masa 2 jam. Dekat BNI India, dorang ada 170 something members. Tetap meeting 2 jam. Macam mana dorang nak kena deliver? Maksudnya kalau ada business presentation, kalau ikut jadual 8 minit, dorang kena hanya buat 5 minit saja atau 3 minit. So dorang kena structure balik benda tu semua. Yang fit 2 jam. Itu yang memang weekly meeting, major meeting. Alright. Tadi tu 10 minit untuk report, 10 minit untuk diorang dengar apa you punya aim. 10 minit you dengar mereka cakap, contohlah report. 10 minit lagi mereka dengar you cakap. Apa yang you nak, apa yang you nak sampaikan, apa yang you nak marah and so on. Everything lah kat situ. 10 minit lagi you ambil masa untuk recognize mereka, ambil hati mereka, puji mereka and so on. Alright. I will show you one screen. Sebelum tu, you ada apa nak tanya lagi pasal benda ni? Tak ada. Okay. So this is yang I structure untuk CEO coaching Even yang you pergi hari-hari every Jumaat you datang tu coaching, kita ada jadual. Kita tak sembrono. Kita ada jadual, semua structured. And structured jadual ni pun apa yang you belajar slightly towards apa yang you akan dapat, apa outcome you. I believe this one you boleh check dekat website. But then kita ada agenda. Ini sebenarnya kalau you perasan every week kita akan jumpa macam ni. Kalau you perasan 5 minit untuk greetings, intention, 10 minit untuk overview. Ini berapa? 3 minit je untuk announcement. Ini berapa? 2 minit je untuk intention next phase. You know, structured. 2 minit, seminit, 3 minit. Nampak tak? 55 minit sampai 18 minit. 9:55 sampai 10:18. Training session. Tak lama pun. Lepas tu ada yang lain. 2 minit untuk market and quality comparison. Semua ni kita structured. Practical tak kena 2 minit. Kalau tak practical berapa lama? Okey, kena practical sebenarnya 8 minit. Okey, yang lain kena kurangkan balik. Nampak? 11:25 sampai 11:28 announcement, reminders. Oh, kalau banyak announcement, hanya highlight yang penting, selebihnya leave dalam group. Dalam bentuk photo form atau gambar lah. So that mereka alert. Nampak tak? 2 minit saja untuk closing. Okey, terima kasih banyak dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 minit yang mengam. Structured. Dia tak lebih dan tak kurang. Kalau kurang, okeylah, tak ada masalah. Tapi sayanglah sepatutnya you boleh deliver lagi. So, meaning that, Puan Ju, jangan drag lama-lama. In fact, dalam BNI, kalau I buat training, lebih 2 jam HQ akan bas. Terus panggil meeting dalam trainer council. Kenapa lebih 2 jam kini? Kat mana yang you lag? Oh, kita lag dekat bahagian ni lah, bahagian Q&A, ramai sangat yang tanya. You kena pandai macam mana nak cut off. You kena pandai macam mana nak stop audience tu. You know, diorang akan marah, but to be frank, diorang tak adalah marah, but then diorang akan tegas. To be frank, dia melatih I macam mana nak jaga masa, macam mana nak kawal keadaan selain kawal masa. Okey, nampak, faham. Alright? Okay, nampak dia lebih berkualiti. Yes. Alright? Barulah orang nak datang meeting. Allah, meeting lagi. Allah, meeting lagi. Normal kan? Waktu you kerja pun macam tu. Allah, saya asyik meeting, apa benda lah nak cakap. Faham tak? Diorang dah tahu dah apa agenda dia. But then, diorang tak rasa teruja nak pergi meeting. Penting kalau orang pergi meeting tu, apa perasaan mereka? Allah, meeting lagi. Ui, bosan lah meeting je. Meeting sepatutnya teruja. Ui, waktu meeting ni apa aku dapat announcement. Meeting ni aku dapat hadiah apa. Baru orang nak. Baru orang boleh fokus. Alright? Okay, Puan Nobi dah keluar dah. Okay. So, sebab anak dia ada PDPR hari ni. Okay. So, kita ada Puan Fatimah Wati. Assalamualaikum. Sekejap, dia tengah connecting audio. Okey, Puan Fatimah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selesai kes. Dah, you dah kat mahkamah ke dah keluar mahkamah? I dah dalam kereta dah. Ada selesai dengan si Soman lepas. Alright, Puan Fatimah, this one is recorded, Puan Fatimah. Right? This session is recorded, so quite private benda tu semua, nanti kita akan share kemudian. So, Puan Fatimah, sesi monitoring ni kita ada cerita dengan Puan Julaiza tentang macam mana nak develop team. Macam mana dapatkan team yang berkualiti, agenda, meeting, activities yang berkualiti. Okay. Sebelum tu, sambil kita tunggu Puan Fatimah untuk ni give attention. Puan Ju, ada any last question sebelum kita fokus pada Puan Fatimah? Saya nak tanya pasal FB tu. Okay. Sikit. Dan saya nak tanya. Okay, pasal FB tu saya dah dapat satu cara. Thanks Nobi dah keluar. Nobi bagi tunjukkan saya.
So malam saya sampai pukul 1 lebih saya subuh remove. So saya benda tu ada positif. So hari ni saya nampak ada yang request, cuma bila kita request friend pada kawan-kawan kita tu ada yang tak respon. So how macam mana kita nak call dia balik supaya dia kita punya request friend tu. Okay. Nampak dia tak accept saya punya request. Alright. So soalan dia? Okay, soalannya ada contoh kalau macam kita macam mana saya ada contoh sini. Allahu Akbar. Okey, adakah kalau macam contoh sebab saya tak terlayan saya tak terlayan untuk saya nak tag semua, nak komen semua. Kalau saya sempat saya like, saya bagi love. Mana saya rasa saya sempat saya nak komen, saya komen. Adakah itu boleh mengganggu saya punya engagement dengan yang lain-lain, dengan rakan-rakan FB saya yang lain? Sebab saya tengok satu lebih dia orang punya like, komen, padahal baru 2 jam 3 jam. Saya cari kenapa sampai satu hari aku tengok nak dapat 100 pun payah, sedangkan saya cuba, saya try. Walaupun saya memang busy. Pertama sekali adalah you punya friend tak berkualiti sebab tu you tak dapat dalam 1 jam beratus like. Right? That's why friend berkualiti, pertama bila you tengok teknik yang Puan Nobi share semalam tu, benda tu memang bagus teknik tu, tetapi you hanya boleh detect mana kawan yang lama dan tak aktif. Ada kawan yang slightly dia last aktif pada 31 Disember 2020. Ramai. Sebab kenapa? Bulan Disember Facebook memang tukar algoritma dengan drastik yang membuatkan ramai Facebookers tega pindah ke TikTok. Bila I check balik, last scene atau last post memang 31 Disember 2020. Itu jelas. Waktu last post tu memang 800 like. Tetapi sampai ke hari ni dah 6 bulan tak ada post. I terus remove. Dia online, I tahu. Tapi just scroll, orang dah tak ada hati. Diorang online kadang-kadang seminggu sekali, tapi dah tak ada hati. Orang tak ada hati ni, diorang tak akan contribute bagi love dengan komen. Adalah, but not every day. Kalau dia online pun seminggu sekali, you perlukan contribution mereka every day, every posting. So mereka ni tak berkualiti. Dan you delete mereka sebab bukan you tak kawan, you reserve yang berkualiti tu untuk orang akan datang. Ya. Right? Sebab tu ramai gila terasa dengan saya, Kimi kenapa delete saya? Saya nak cakap macam mana, you tak aktif kan, saya cakap you terasa, saya just diam je. Alright? Sebab kenapa kita perlukan berkualiti, sebab numbers of likes very important, sebab itu adalah proses trust. I am gambling. Saya berjudi dengan benda tu untuk klien atau untuk prospek pandang saya. Kimi ni betul ke bagus? Dia menilai, klien menilai dari sudut situ. Saya berjudi pula dari situ. Saya guna perkataan bombastik lah. Saya mempertaruhkan numbers of like untuk klien tu percaya saya, suka saya, dan kemudian ambil telefon, Tuan Kimi boleh tak kita bincang untuk kontrak? Sebab tu saya cakap saya memperjudikan benda tu. Saya gambling. Dan orang simply terasa sebab benda-benda yang basically memang dia buat. So I have no answer for that. Sebab kenapa? Kalau saya bagi answer, mereka tetap tak faham. So I just keep quiet. I need to focus on next plan, next action, next results. Faham So kita kena jadi katak pekak lah. Right? I share juga dengan Puan Farah semalam. Bila you jadi orang ke atas, sebelum you ni atas, you kena macam ni. The haters akan cakap macam mana? Apa dia? The haters akan selalu cakap dengan you. You kena macam ni. Bila you duduk ke atas, the haters akan tetap cakap. Tetapi you kena tutup juga telinga sebab the followers akan mula bercakap. Wih, baguslah engkau Kimi. Wih, Coach Kimi baguslah. Coach Kimi hebat. Wih, Tuan Kimi baguslah. Power gila. Apa dia tak dengar? Kalau I dengar cakap followers I akan jatuh dekat satu kategori dinamakan comfort zone. Right? Sebab tu I kena tutup telinga. I just thank you so much. I dengar tapi I terus keluarkan.
Kalau I simpan kat sini atau I simpan dekat sini, I akan jatuh, wish, alhamdulillah bagus ni pencapaian aku, dah tinggi dah ni. Itu dah confirm comfort zone. Yang buatkan I akan cuba untuk stay layan dulu, gembira dulu. Dia melambatkan lagi kejayaan I. Alright. Okay. Faham? Okay. So, Thanks. welcome. Puan Fatimah, let's proceed dengan you punya mentoring session. Okay, I buat macam mana yang you kata tu. Bila sebab justru I tengok, justru I add you punya followers kan. Jadi I add lah, ada add I tu 30, lepas tu I tambah lagi mungkin dah sampai 50 followers I add. Sebab I buka satu-satu tau. Jadi I tengok setengah pada you punya followers tu asyik post profile picture je, hari-hari tukar profile picture. Jadi I tak tahu lah orang ni nak masuk kan ke tak masuk. Masuk yang kebanyakan orang tu macam dia jual macam produk jamu, kecantikan kurus, produk jadi I nak kena add orang-orang macam tu ke? Good questions. Pertama, bila I nak add orang, I akan tengok pada apa? Sebab my target adalah dalam social media adalah entrepreneur. Either dia adalah online seller atau part-time seller ataupun memang company besar. But then dia adalah entrepreneur. So I takkan approve atau add mana-mana individu yang bukan entrepreneur. Kedua, sebelum I add, I akan tengok dia aktif 3 hari sekali ke, seminggu sekali ke, hari-hari ke atau setiap jam. I akan tengok. Yang terbaik adalah almost every hour. Tapi biasa saya tengok hari-hari dia online cukup lah. Alright? Tu hari-hari. Yang ketiga, I akan tengok numbers of likes dia. Kalau dia punya likes 100 ke atas, I akan consider pula numbers of comment. Kalau 100 ke atas, maksudnya dia pun suka like orang lain punya. Dia takkan simply dapat 100 like sebab Facebook punya algorithm adalah konsep mirroring. Kalau you like 100 gambar, gambar you akan dapat 100 like juga. Dia konsep macam tu. Kalau you, Puan Fatimah, datang-datang kat court, muka semua bengang, muka sedih, you datang senyum, orang akan buat apa? Orang akan senyum. Itu mirroring konsep. Alright? Sebab kenapa? Mark Zuckerberg, dia holding master dalam psikologi. Human psychology. So, algorithm dia banyak related dengan human psychology. So, mirroring konsep numbers of like, numbers of comment. Kebanyakan orang, dia suka like tetapi dia tak suka komen. Dia suka telling, dia tak suka engaging. Alright? I nak orang yang engage. Baru kenapa tau? Kalau dia komen dekat my status, mutual friend kami akan nampak pula my posting. Dia konsep macam ni tau. Kita buat baik orang. Kau tahu tak, Kimi bagi aku ni kot Burger King semalam. Oh really? Wow, baiknya Kimi. Cuba tengok Kimi. Faham tak? Dia akan jadi macam power of mouth. Orang akan bercerita pasal you. Mutual friend punya konsep. Sebab tu I cakap dengan you guys, both of you cakap add my friends, my followers sampai 500 mutual friends. Okay, soalan add aja. Tak payah nak tengok, just add aja. Bukan add macam tu, is it? Boleh juga sebenarnya. Ada je I tahu dekat my followers tu ada yang fake account, I tahu. Ada yang ambil gambar muka perempuan, dia crop bahagian muka tu, dia edit gambar muka perempuan lain, I tahu. Itu grafik I dah mastery lah bab tu, I dah tahulah. Fake account macam mana, fake posting macam I tahu. But basically, kalau like dia lebih 500 baru I approve fake account ni. Sebab kadang-kadang dia wanita atau lelaki yang kurang confident, mereka akan buat fake account. But then dia masih berkualiti untuk jadi follower sebab dia engage. I still approve. Tuan, lagi satu, bila saya check contoh bila saya nak add friend tu kan, saya akan tengok dulu dia orang punya profile. Kadang-kadang saya tengok like satu, saya tengok lama lah, mungkin dalam 3 bulan saya tengok, saya scroll, ada satu je yang like, ada 3, yang itu saya rasa, but for me, it's tak berkualiti sebab saya rasa dia short sendiri. Yup, I pun tak approve. I pun tak add. Saya tak add. Cuma kalau saya tengok ada yang mutual friend, dengan Tuan Kimi ke, dengan... Okay, lagi satu mutual friend. I akan approve kalau contohlah numbers of like dia ngam-ngam 100. I akan tengok kalau mutual friend dia pun 100, tak kurang 100, I akan approve. Okay, syarat dia. Sebab lagi ramai kita berkawan, dia akan jadi macam ni tau. Lah Puan Ju ni saudara dengan saya rupanya, kecilnya dunia. Itulah konsep mutual friend. Macam Nobi baru yes. Tahu korang memang dalam grup Taylor yang sama. Kimi, yes. Lagi satu. Kalau let's say lah macam
boleh tak kita jadikan dia punya yardstick tu is dia berapa banyak follower. Kalau macam I tengok dia punya profile, tengok dia ni ada 5,000 follower. Okey lah, I pun add lah dia. Okey Boleh lah. juga. Boleh juga, tak ada masalah. Tapi I jarang tengok followers lah sebab kat Facebook followers orang tak accurate. Kadang-kadang banyak, kadang macam padahal my followers sebenarnya banyak tapi APA tu sikit. So macam Facebook punya followers tak boleh nak measure. I tak tahu macam mana nak buat. But I normally I don't use it as a measurement. Oh, okey lah. Right? So, and other things? Okey, tu satu. Lepas tu, Kimi you kena ajar I buat Zoom nak. Okay. Macam So mana? you nak tahu bagian apa? Nak macam mana nak create Zoom account tu yang Macam mana? Okay. Okay, besides that, I will off this recording sebab kita nak publish dekat my personal profile so that ramai benefits from this session. Okay? We will continue after this. Okay, thank you so much kepada yang menonton di YouTube dan juga di Facebook saya. Nama saya Kimi Abdullah. Kita bersama dengan Puan Julaiza, Unit Agency Manager di Kota Tinggi Johor dan juga Puan Fatimawati, Syari'i Lawyer. So, InsyaAllah, please subscribe YouTube ni dan set notification dan that will be great kalau you guys like dan komen dekat YouTube ni. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.